Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima manajatan kuasa tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Dan insya-Allah kita masuk dalam muka surat 191 bab 4, menjauhi maksiat batin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, wahai saudara kami yang menuntut negeri akhirat, ketahuilah bahawa yang dikehendaki dengan maksiat batin itu ialah segala perangai jahat dan sifat cela di dalam hati. Ia amat banyak tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ba'in fi Usuluddin adalah 10 yang berikut. Baik. Maksiat ni dia ada dua. Satu yang kita sebut sebagai maksiat zahir, satu lagi yang kita sebut sebagai maksiat batin. Maksiat zahir ni yang kita buat dengan luaran kita, dengan tangan, dengan mata, dengan kaki, dengan mulut, kata ke orang, telinga. Kita tengoklah sebelum ni kemaluan dan sebagainya, semua tu luaran. Ada satu lagi maksiat, dosa juga. Tapi dosa tu yang buat ada satu je benda dia buat dalam badan kita. Nama dia di dalam hati. Dalam hati ni dia kecil je, tapi dia boleh absorb, dia boleh serap banyak benda. Dunia yang besar ni dia boleh serap masuk dalam hati tu. Duit ringgit yang banyak yang kita tengok, dia boleh masuk serap dalam hati kita. Dan di situ juga macam-macam benda. Semua sangat gemar pada makan, gemar pada banyak cakap, marah, dengki, sombong, belagak, kasih dunia, takabur, bangga diri. Semua benda penyakit tu dia boleh masuk, duduk, parking di dalam hati kita. Jadi hati ni kata Nabi SAW dia ketua. Kalau dia arahkan benda yang baik, maka benda yang baik akan berlaku pada seluruh anggota badan. Kalau dalam hati ni ada perangai tak baik, benda tu dia bersarang dalam hati kita, maka semua gerak kerja, perbuatan, tangan, anggota, mata, fikiran, dia akan menjurus ke arah benda tak baik. Jadi di samping kita jaga luaran, ada satu benda penting ni kita kena jaga bahagian dalaman kita. Inilah kita panggil dalam istilah sufi sebagai tasawuf. Tasawuf tu bukan duduk beratik tak balik rumah. Duduk dalam gua. Tu adalah uzlah kaedah dia. Tapi bukan tu saja. Tasawuf tu dia buang benda dalam hati tu, tak ada dengki ke orang, tak ada tak puas hati ke orang, tak ada. Itu nama dia proses menyucikan hati. Dia orang baik, dia orang bagus. Dia ada pakar jantung di Pulau Pinang. Dia ada pakar ortopedik. Dia ada pakar jantung dunia. Tuan-tuan tahu siapa dia? Pakar jantung dunia dalam semua zaman daripada dulu sampai hari ni tak ada siapa boleh challenge dia. Tu adalah spesialis yang paling hebat. Nama dia Imam Al-Ghazali. Bukan hospital Loh Guan Lai. Tu ada kak? Doktor. Yang ni doktor yang lebih pakar lagi. Yang dia tahu tang mana masalah, apa masalah, apa yang boleh menjurus pada benda yang lain. Maka kata pengarang rahimahullah ta'ala,
ketahuilah bahawa yang dikehendaki dengan maksiat batin itu segala perangai jahat dan sifat cela di dalam hati. Semua yang parking di dalam hati, maknanya itu adalah maksiat yang secara batin. Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Apa makna dia? Solat dia boleh cegah fahsya dan boleh cegah mungkar. Fahsya ni kata setengah ulama, apa yang ada di dalam hati. Orang semayang bagus, nanti di hujung kitab nanti, ni dia cerita penyakit, nanti dia cerita macam mana nak ubat dia. Cara nak ubat dia antaranya adalah betul semayang kita, dia boleh bagi elok lah. Ustaz, ada kawan saya, ada semayang juga, tapi mulut boleh tahan kata ke orang. Ustaz, kawan saya ada ke semayang, tapi dengki boleh tahan juga. Maknanya apa? Maknanya dia tak semayang lagi tu. Dia main semayang ada masalah. Wiring dia tak apa betul. Jadi kena betul balik wiring, baru dia akan main pada semua benda ni dia tak akan buat. Ia ni amat banyak. Penyakit hati ni, kata ulama, ia adalah dosa yang kita tak nampak, tapi kita kena lawan dengan dia. Yang tu siapa tahu? Saya dan tuan-tuan siapa pun tak tahu. Tuan-tuan tak tahu saya tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh duduk dalam kuliah, tapi hati tuan-tuan mengata. Dia ni macam bagus ingat duk ceramah, contoh. Atau kita jumpa member kita kat pejabat, kita kata di hati kita, orang lain semua nampak macam kita bagus, tapi hakikatnya kita orang yang tak betul di sisi Allah SWT. Jadi dia bahaya. Dia nampak macam okey, tapi dia boleh jadi tak okey. Dan perangai ni, dia terlalu banyak. Pakar jantung dan hati kita, Imam Al-Ghazali, dia telah buat ringkasan, ada 10 benda. Kalau kita berterusan buat benda tu, dia akan menambah lagi penyakit dalam hati dan akan menyebabkan orang tu dia makin jauh dan makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Senarai yang 10 tu, sagi dia akan cerita satu persatu lah. Antaranya kita baca dulu. Sangat gemar pada memperbanyakkan makan, sangat gemar kepada banyak cakap. Yang ketiga, al-ghadab, marah, al-hasad, dengki, al-bukhlu wa hubbul mal, kikir, yakni kedekut dan kasihkan pada harta, kasihkan kemegahan, hubbul jah, kasihkan dunia, membesarkan diri, bangga diri, menuntut martabat pada hati makhluk supaya dapat kemegahan, riya, macam-macam. Okey, nanti dia akan cerita satu demi satu tu. Orang mukallaf wajib menyucikan hati. Maka wajib atas orang yang mukallaf, yang akil dan baligh, yang berkehendakkan kemenangan di negeri akhirat, bahawa mereka menyucikan hati daripada sifat-sifat tercela. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya mendapat kemenanganlah orang yang menyucikan hati mereka daripada yang tercela. Sabda Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Menyucikan hati daripada sifat yang tercela itu sebahagian daripada iman. Kata Imam Ghazali, dan difahami daripada hadis ini bahawa kesempurnaan iman itu adalah menyucikan hati daripada sifat cela dan membaikkan hati dengan sifat kepujian. Baik. Jadi bila kita ni orang yang mukallaf, kata Imam Ghazali bawa satu ayat Quran dan satu hadis Nabi SAW, penyakit-penyakit hati ni kita tak boleh biak dia. Berapa orang biak penyakit hati? Sebab orang tak tahu bahaya dia. Hari ni kalau tuan-tuan ada penyakit luaran ni, ada penyakit kulit ke, ada benda berlaku kat mata ke yang tak apa jelas ke, hidung duk berdarah ke, kita tak senang duduk.
sebab ada dalaman ni masalah ke, jantung ke, apa ke dalam badan aku, kita akan pergi hospital. Dan disebabkan takut dengan penyakit luaran ni lah, orang sampai penuh-penuh di hospital yang sangat banyak. Hospital GH tak cukup parking, buat pula parking bertingkat. Parking bertingkat pun penuh juga. Parking rata-rata manusia parking punya penat. Lalai orang pergi parking kat masjid negeri, ambil Grab dia pergi kat situ. Baru senang. Lepas habis, telefon Grab. Saya Grab ambil, lepas kat dia RM10, dia pergi hantar kat masjid negeri. Semayang Zuhur mau selesai, baru balik rumah. Dia pakai konsep tu. Sebab ramai sangat. Semua hospital lah. Tuan-tuan pergi Sultan Abdul Halim Hospital kat Sungai Petani penuh. Tuan-tuan pergi dekat Seberang Jaya penuh. Semua penuh sebab orang takut dengan penyakit luaran. Tapi penyakit dalaman yang lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit dalaman ni, luaran, orang tak tahu. Sebab tu masjid tak banyak yang penuh. Ada lah, taklah banyak macam tempat lain. Orang penuh di hospital tak macam banyak di masjid. Sebab orang ingat penyakit hati ni dia tak apalah, pelan-pelan lah, tak ada apa, pelan-pelan tak istighfar, pakai buah tu je. Padahal dalam masa yang sama, sepatutnya kalau orang tu dia faham, dia tahu bahaya dalaman tu lebih bahaya. Sebab apa dalaman bahaya? Sebab dia boleh hilangkan semua pahala. Contoh saya beritahu tuan-tuan, riak. Kalau kita buat satu amalan bukan kerana Allah, kerana manusia, nak tunjuk ke orang, dan kita rasa kita hebat, ujub diri kita, kita duduk di saf, kita kata aku yang paling hebat sebab aku pakai jubah, aku yang paling hebat sebab aku ada janggut, aku yang hebat sekali dan saf ni sebab aku pakai celak. Kita rasa diri hebat, maka apa akan berlaku? Semayang kita tu, semayang sah, tapi pahala tak ada. Rukuk sujud okey, cantik, tapi pahala tak ada. Kerana riya, dia boleh menghilangkan pahala amalan kita, dia boleh batalkan pahala kita. Tapi dari segi hukum fiqh, semayang kita sah, yang hilang adalah pahala. Bayangkan kalau orang tu tak belajar berkaitan dengan hati, tak belajar berkaitan dengan tasawuf dan sebagainya, berterusan semayang dan dalam masa yang sama dia rasa dia hebat, dia hebat, dia hebat, dia hebat, maka akhirnya apa yang berlaku? 60 tahun semayang dia, satu pun tak ada berpahala. Dia semayang, tapi semayang dia tu tak membantu dia untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Kerana semayang dia tak ada pahala. Bapa tak ada pahala? Sebab dia semayang, belagak tunjuk ke orang ada niat, YB mai, dia mai. Hari besok muka tak nampak. Kalau ada khairu ummah, tak ada khairu ummah kan, makan cendol baru ni, mantap, guling-guling makan cendol. Hari besok tak nampak. Betul time YB mai, pukul apa YB mai? Pukul 6. Pukul 5, pukul 6 kan YB mai. Tahun tu dia mai lah. Sampin tahun ni. Tak sikit macam nak berkemban dah. Songkok ni. Chef hotel, bapak yang mai. Oh, orang tengok, Haji mai. Ya, buat kemas sikit lah. Sebab ada orang mai. Esok YB tak mai, dengan dia wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi mai sebab apa? Mai sebab ada nak tunjuk ke orang kata dia bagus. Ada sesetengah AJK, bukan masjid ni lah, masjid lain lah, kalau YB mai buka puasa, tengok mesyuarat haram tak pernah mai, program haram tak pernah mai. YB mai buka puasa ni mencanak mai 545 tunggu dah buat ramai. Ini mana? Kita kata sehari YB mai hang puluh macam ni. Kalaulah setahun hang mai hari ni buat program, rasanya masjid surau kita boleh jadi hebat dah. Dia tak buat. Sebab apa? Sebab adalah dia punya political mileage dia tu, atau business mileage dia ada. Dia mai bila YB jumpa dia, nanti YB bagilah projek dekat dia. Cat jalan raya, tebang pokok, tukar jamban sekolah, bagilah kat dia projek tu. Dia main sebab tu YB tu melingkup tak ada, dia main ya. Dia pun tak main dah, jumpa YB pun tak erti ya. Jadi dia main sembahyang kerana siapa? Kerana orang, ada niat yang lain. Maka sembahyang atau ibadah yang dia buat hari tu, pahala dia zero, kolimuta, tak ada pahala apa. Nak dapat macam mana? Kena baiki balik lah.
Sebab tu Allah kata, qad aflaha man zakkaha. Orang yang bersihkan hati dia, buat sesuatu kerana Allah, dia tu orang yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam tuan-tuan bagi bulan puasa lah. Bulan puasa, tuan-tuan bagi makan dekat orang kerana siapa? Kerana Allah. Saya saja abang lah kat tuan-tuan kongsi sama-sama. Kita bagi orang buka puasa dekat masjid dengan surau kita, yang orang nak main makan ni orang mana bagus? Siapa-siapa pun tak apa. Man fattara sa'iman. Siapa yang bagi orang buka puasa. Maknanya siapa sahaja merentasi negeri, negara, kala kulit, apa semua, nama kata mai buka puasa, bagi kat dia. Kita dapat pahala. Bukan mesti anak Qaryah kita ya. Ada orang yang bila dia nak buat buka puasa, dia tengok orang. Saya cerita kat tuan-tuan. Dulu saya buat gas kedua. Gas kan jemaah duk pergi rumah orang kan. Ada satu gas yang kita kena buat kat rumah kita. Ada satu gas yang kita kena buat dekat surau masjid berhampiran dengan kita. Masa tu tak adalah mengajak banyak-banyak sangat. Adalah satu dua surau-surau macam tu, macam tak apa nak ustaz sangat lah. Macam baru nak start gitu ya. Dah habis buat gas tu, biasa dekat maghrib lah jemaah gas pun balik. Dalam pun dah habis dah program, duduklah dekat azan dah. Biasa kita buka puasa di situ lah. Pakcik-pakcik tu bukan tak kenal, kau tu lah di kawasan-kawasan perumahan tu kenal ya. Tapi bila kita main nak buka puasa di situ, dia rasa hampa ni menyemakkan surau kami. Dia nak buat nasi kan. Kita dah potong ni nasi dan satu tak covid tak buku ya, jenis bubur nasi. Dia nak buat nasi, tak ada kita apa. Mai dah lepas ni tak balik oi. Rumah hangpa tak nak nasi lah tu. Pakcik tu riau. Saya ingat lagi muka dia. Macam nak terlangkuk dia dalca atas kepala. Tak apa kan, siapa main makan pun tak apa. Bukan mesti anak Korea makan tak apa kan. Yang kita heran, bila hang buh tabung surau, tabung masjid, hang ada buh situ. Yang boleh derma sini anak Korea saja. Orang lain tolong jangan derma. Buat font besar sikit, buat color merah. Jangan derma. Ada tak ambu? Tak ada kan. Tak nak sebat, ang sebat semua duit orang. Tak nak bagi balik, oh yang ni tak boleh filter kowe. Punya tirih duit nak keluar tu, nak bagi kat orang tu. Kowe gabung dengan kuku, gabung dengan datang apa pun tak tahulah. Tak keluar terus duit. Tak nak bagi kat orang lah. Maksudnya dia buat tu dalam hati dia tu, dia tak bersih niat nak bagi orang makan. Dia ada benda. Satu lagi saya nak bagi tahu, terutama masjid kita ni lah. Tempat tuan-tuan ni tepi jalan. Orang ramai. Tuan-tuan, katalah nanti dekat-dekat bulan puasa seminggu lagi, dalam 2 minggu lagi, azan maghrib 7.20 lah. Kita kata denek sikit kan, 7.20. Kalaulah 7.18, ada satu bro berhenti motor, pakai apa nama laptop Asus bag dengan badge B Brown ke benchmark ke apa ke kilangan dia kerja kan. Dia main. Tapi masa tu kita semua dah duduk dah. Full pack dah. Dan dia main. Muka bukan macam orang sini, orang luar. Tak tahulah balik kerja ke, singgah nak pergi kerja petang ke malam ke, tak tahu petang ke apa, tak tahu cerita. Tapi dia main. Kita semua dah duduk dah tempat dah. Makanan pun tak tahu ada tak ada kan. Mungkin ada kurma ke macam tu je. Kita kena buat apa kat dia? Saya tengok ada setengah tempat, semua ada usia dia. Macam dia King Kong. King Kong main berdiri kan. Semua tu, oh lah King Kong lah. Kita buat apa tuan-tuan? Dengan nama Allah. Kita anak Korea sini, kita AJK contohnya. Apa kita buat? Abang, mai sini. Abang ada makanan? Tak ada. Mai duduk sini. Kita bangun. Bagi je duduk. Dia orang luar. Dia tak tahu apa sini. Kita semua pot masjid kita tahu. Tahun tu boleh duduk, tahun tu boleh duduk, tahun ni boleh lepak. Kita kena pengurusi apa semua kita tahu. Bagi dia duduk. Abang ada bihun, ada makanan apa? Oh, tak ada bubuk saya. Tak apa, abang duduk. Sat, saya ambil pinggan. Mari kita share bihun seorang dua sikit.
Kata bihun 2 ambil sikit, aku ambil bihun sikit. Kurma ambil kat abang sikit. Bubuk boleh tak mai kita ambil kat minum seorang sikit. Dia tu mai bagi sikit. Saya ada kari pak ni, saya ada murtabak ni. Dah kawan tu dapat makanan yang banyak. Yang tu anak Qaryah 5 bintang. Ikramul muslimin. Maknanya apa? Muliakan orang Islam. Kita makanan tak apa, kita orang kampung sini ya tuan-tuan. Pergi tanya AJK lah, ada nasi lebih apa dah. Kadang-kadang ada orang simpan tu dua, share makan 3 orang. Kita kongsi makanan. Perangai tu perangai bagus. Hati dia bersih, dia tak tengok orang. Jangan tengok dia ni color lain, dia ni Bangladesh, bagi kat dia saja buat macam mesra. Bye sini mai. Bagi bihun apa bodoh lebih kurang gitu ya. Lepas tu ada member kita main adik-beradik ke apa, siapa tinggal bawah flat tepi kampung kita, jiran depan rumah ke apa ke. Dia main. Haji, main sini. Awak, saya tak duduk situ. Haji main sini. Awak, dia biryani. Biryani dia tu dapat. Bangla dapat bihun bodoh. Sebab apa? Macam tu. Siapa main awak, bagilah benda elok kat dia. Sebab apa ni? Orang kita. Orang kita, dia dapat benda tak elok. Orang tak kita, sebab itu. Saya tanya tuan-tuan, siapa sembahyang 20 rakaat sampai habis? Ni lah Bangladesh lah. Sembahyang 20 rakaat. Yang dapat biryani orang kita, 8 belah. Dulu tak Covid, saya pergi tazkirah Ramadan satu tempat tu. Lepas 8, sebelum nak tazkirah tu, dia duduk kat pintu. Macam ni lah, dia surau. Belakang tu ada satu pintu. Dia kaya, ittaqullah. Dia kaya, sini fadlan minallah ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Dia belakang, ittaqullah. Dia buat tu. Semua orang buat bodoh lah. Saya seorang lah. Mungkin lah kita tak kena perangai dia. Apa tu ittaqullah buat bid'ah tang ni pula. Tak pernah dengar lagi. Fadlan minallah pun dia kata bid'ah, ittaqullah baru 2 kali bid'ah pula. Adalah 1 2 3 4 orang bangun, saya ingat. Tak apa kan BP ya. Lepas habis semua tarawih tazkirah semua, dia kata saya, "Ustaz tahu tak? Dia tu ittaqullah tadi." Saya teringat. Alah Haji, saya ingat nak tanya. Siapa dia tu duk khiyar ittaqullah kuat macam tu? Memang tak marah ke? Dia kata ustaz main sini. Dia tahu kan? Mainlah saya tunjuk. Dia bawa saya belakang surau, tepi tu tengok restoran At-Taqwa. Dia ajak mereka ni pergi kena teh tarik. Hantu ayah. Dah lah dia tak sembahyang. Dia ajak dia ni kena teh tarik pula. Rupanya tak sembahyang lah. Dia tu tadi dapat biryani orang kita tu. 8 belah. 20 lebih ni sembahyang. Dia pun bancuh simen tengah panas. Handuk mendam bawa pokok ceri gitu. Lepas tu dapat biryani pula. Tak kisahlah mendam ke apa. Tapi siapa mawai bagi kat dia. Tu tanda hati bersih. Ni kita duk cerita Allah Ta'ala qad aflaha man zakkaha. Orang bersihkan hati. Jangan tengok semua orang tuan-tuan dia ada benda tu. Kalau adik-beradik kita jadi macam lain. Kalau kenalan kita dia jadi macam lain. Kalau orang yang kita ikutlah, kalau hang jawatan besar lagi, dia mesti fikir adik-beradik dan sebagainya. Benda tu salafus soleh dia pun tak ada. Umar bin Abdul Aziz, dia dapat wangian macam sejenis macam minyak atar lah, wangian bungaan macam tu lah. Nak ambil minyak tu, minyak wangi tu, nak bubur dalam apa, dalam balang kecil-kecil tu, nak distribute ke orang lah, orang susah-susah. Dia tak, isteri dia berkenan sangat kerja tu. Dia tak apalah bang, benda-benda ni mainlah saya tolong. Dia tak bagi isteri dia kerja. Isteri dia paksa tanya, sebab apa? Bayarlah saya main buat kerja. Sampai sudah dia tak bagi. Umar bin Abdul Aziz kata kat dia, nanti kalau hang timang minyak wangi tu dah habis, hang bagi kat orang dah, tangan hang wangi. Wangi ni kan kita punya, wangi ni rakyat punya. Tapi ambil juga untuk hang. Maknanya aku, keluarga aku, family aku dapat benda yang bukan hak milik aku. Tuan-tuan, siapa buat kerja pun mesti tangan dia wangi. Wangi bukan salah pun, tapi dia punya level sampai peringkat macam tu. Hati yang bersih, dia akan fikir yang bersih, yang cakap yang bersih, buat yang bersih. Dia tak ada tindakan yang sebalik. Dia tak ada depan orang dia cakap macam lain. Kalau suasana kita masa pilihan raya macam lain. Lepas pilihan raya dia jadi macam lain. Sebelum jadi lantik jadi macam ni. Bila dia lantik dia cakap macam lain. Itu semua nama dia apa?
orang yang boleh menyebabkan ada penyakit hati di dalam jiwa dia. Itu tuan-tuan kena ingatlah bulan puasa nanti tu. Siapa sahaja mai buka puasa, insya-Allah dapat. Satu lagi saya duk tengok tuan-tuan ni. Air mineral dengan kurma ni, air mineral dan kurma, tuan-tuan tolong tanya dekat masjid, mau kurma ke tak mau? Semua orang jangan bagi kurma, mampu nak simpan tang mana? Tanya, mau tak kurma? Oi, banyaklah. 13 kotak tu ada. Bukan kotak usup tayur baby tu. 13 kartun nak besar tu ada. Tak habis. Tuan-tuan bukan makan kurma. Syaratnya makan murung lah. Satu muka macam sel makan kurma tu. Ayam masak kurma kita suka. Dengan kambing kurma kan. Kurma makan lah. Mereka ada abang sunnah makan. Bila muka makan tu. Satu ya. Tu pun kalau boleh satu dia tu minta letak dua, ambil satu ribu kat meja orang buat tak tahu gitu ya. Tak akan banyak. Betul-betul cun-cun habis Ramadan. Memang orang tak layan. Totally tak layan dah kurma ni. Mak tuan-tuan, saya nak abang, malam Hari Raya Aidilfitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Orang buat kan? Malam tu dah habis semayang, kita buat semayang tasbih semua, pengerusi bawa keluar kurma banyak ni. Semua orang tak pintu ni, pintu tu, pintu tu. Semua orang ambil kurma dia. Tuan-tuan ambil tak? Terajang kurma tu. Siapa tak ambil ya? Dia tibakan kurma, dia terajang. Buat macam kita nak sepak bola mula-mula kan. Tapi mau bagi tu. Malam ni aku ketupat ya. Kurma aku tak layan ni. Makanya jangan bagi banyak. Senang tuan-tuan bagi duit lah senang. Ada tabung Ramadan, lempak je dalam tu. Mereka tahu nak beli apa, kurma ke, sangkui ke apa, temikai mak nikah apa. Semua mereka champion. Tak payah duk pandai-pandai, dia buat teruk-teruk, pandai-pandai kata beli macam-macam. Mineral sama apa? Sebab mereka kata siapa yang bagi orang buka puasa tu adalah benda yang membatalkan puasa dia. Apa dia batal puasa? Kurma dengan ayak. Kurma dengan ayak ni batal puasa lah. Disebabkan dua ni yang membukakan puasa, jadi dia faham man fatara saiman. Siapa yang bagi orang buka puasa makan, maknanya bagi makan kurma, bagi minum ayak. Disebabkan fahaman yang salah, dia hantar mineral punya berlambak. Di masjid tu mineral macam store Lotus dengan Queens Bay, dengan Sunshine. Sampai saya pergi tazkirah, dia kata, Ustaz boleh tak bawa balik kat surau rumah Ustaz? Saya kata awak. Ustaz tengok, ya Allah banyak lah. Itulah Ustaz, dia duk bagi, dia kata yang ni yang buka puasa. Taklah tuan-tuan, apa saja benda yang kita bagi sepanjang buka puasa, dia hasil pahala. Jadi bulan Ramadan nak main, saya ingatkan juga tuan-tuan ni kalau boleh, jangan duit kita tak ada dalam orang buat buka puasa, jangan duit kita tak ada. Duit kita jangan sekupang pun tak ada di dalam sepanjang orang buat program buka puasa tu, jangan kita tak ada. Biar ada. Mahal Ustaz, satu hari masjid kita buat 700-800 kat 1000, kami mana ada duit. Tak apa lah, buat collection dengan family. Mak Lang RM20, Kak Ngah RM30, bapak kita RM60. Collection cukup-cukup 700-800, bubuh bagi kat AJK. Kata ni sumbangan daripada keluarga kami. Cukup, kita boleh ambil nama satu hari. Tak cukup, lepak dalam tabung ya. InsyaAllah Allah bagi barakah dan kemuliaan sepanjang Ramadan. Jadi bagi buka puasa tu dengan hati yang bersih dekat orang, orang akan main. Apa ada, bawa keluar bagi kat orang. InsyaAllah orang akan hantar banyak lagi. Jangan letak di depan. Dulu ada satu masjid dekat kita di sinilah, di kawasan kita ni. Ada satu kedai nasi kandar glamour. Akan main hantar dekat masjid tu makanan. Banyak bungkus. 30-40 bungkus nasi kandar lah. Setiap Khamis malam Jumaat dia hantar. Khamis malam Jumaat dia hantar. Dia hantar awal, pukul 7 dia letak lah. Staff dia main hantar. Tiap-tiap minggu. Apa yang mereka ni buat, yang tak bagus inilah. Ada ahli jawatan kuasa
Dia main macam burung helang sampak tikus tengah jalan tu kan. Dia main terbang, ya bunyi ke tu. Raup, dia tangkap, dia tarik dua-dua macam jenazah tu masuk dalam pejabat. Tu dia buat apa? Dia bahagi. Dia ni untuk dia. Untuk dia 2. Mak menakan dia 2. Mak lang dia 2. Pak ngah dia hak mati minggu lepas 2. Semua orang dia ambil. Kat luar last sekali tinggal 7, 8, 9, 10 bungkus je. Orang katalah kedai tu, apa rahang kedai kui nak mampu, ada akan bagi 10 bungkus nasi masjid yang besar je ni bagi gitu, orang tahu orang ramai. Orang duk mak tengok lepas sembahyang, Assalamualaikum, tak ada lah. Tak tahu 10 tu buat apa. Dia tu rakaat kedua dia buat kentut, dia balas. Dia pibur siap-siap kat bakul motor, tak kira dia main balik. Dan nasi tak banyak. Jadi demi untuk menyelamatkan, dia buat kerja gitu. Dia tiap hari sembahyang lambat. Balas dulu, bulan bakul motor, baru sembahyang. Dia kata, tak, aku hantar banyak. Banyak mana? Aku hantar 40 bungkus, 50 bungkus yang hantar. 50 bungkus, apa? Tak sampai 15. Dia main. Tokek dia main. Sembahyang satu hari. Bukan main sembahyang. Dia tengok 7.45, pukul 6.45, 7, 10 tu masa dia pemain hantar. Tokek dia main. Duduk dia pantau. Dia buat macam Quran. Dia usyar tengok. Dia ni main lagi. Betul, dia tarik 2 orang yang arwah tu kan. Macam penjenayah tarik jenazah. Masuk dalam bilik tu. Proses lagi dia buat keluar sikit je. Bila dia tengok benda tu jadi, akhirnya kedai nasi kandang tu dia stop terus daripada bagi kat masjid tu. Contohlah saya beritahu tuan-tuan, bila hati kita bersih, bila kita buat sesuatu benda, Allah murahkan rezeki, Allah akan bagi banyak lagi banyak lagi. Masjid kita ni, masjid Sungai Tiram ni, tuan-tuan tanya pengurusi kata saya pun tak tahu nak habis duit kat mana Ustaz. Gaya umum nak buat program, dia tumai saya bagi duit sikit buat program. Gaya umum nak buat program ni, nak makan ke apa-apa, sekali dia tumai. Nah haji saya bagi duit, nah haji saya bagi, nah haji. Sumbang tu banyak. Sebab apa sumbang banyak? Sebab kita bagi kerana Allah. Kita buat kerana Allah. Siapa nak main makan pun boleh makan. Siapa nak main masjid pun bebas. 10 malam tak akhir daripada Ramadan tu buka iktikaf sampai guling-guling iktikaf pun tak apa. Sebab kita buat kerana Allah, Allah akan bagi banyak. Tapi kalau kita buat ada niat kita selindung di sebalik itu, maka banyaklah benda-benda yang tak betul yang akan berlaku. Baik, antara salah satu dia masalah ni adalah kegemaran makan. Allah benci orang yang berlebihan makan dan minum. Adapun sangat gemarkan kepada makanan yang dan melebihi kekenyangan daripada kebiasaannya dan memperbanyakkan makan dicela oleh syarak. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kamu setiap kali ke masjid dan makan dan pakai dan minumlah serta jangan kamu berlebihan pada makan dan minum. Kerana sungguhnya Allah tiada kasih orang yang berlebihan dalam makan dan minum. Dalam ayat ni ada 2 benda. Satu, orang tahu khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakai pakaian kamu yang paling terbaik bila kamu main masjid. Jangan cari pakaian macam kita pergi umrah kan. Ada Nigeria dengan Kak Long daripada Jamaica dijual jubah bandar RM10. Keluar daripada sembahyang kan. Haji, 10 rial. Dia dilempang atas tu. On the way duk balik nak pergi Miss Falah, duk pergi bla-bla ni semua. Jubah murah. Kita tengok jubah ni biar betul RM10 ya, elok ya. Kita kata apa? Boleh lah beli lah. Buat nak pakai pergi semayang ke apa boleh ya. Mentaliti kita apa? Semayang, pakai baju bodoh-bodoh sudah lah. NG boleh pakai. Tapi dalam masa yang sama, kita nak jumpa manusia, nak pergi majlis keramaian di hotel, kita tempah baju elok-elok yang cantik. Allah kata jangan macam tu. Pakai pakaian terbaik yang ada pada kita. Kita main semayang. Pakaian terbaik itu apa? Pakaian yang sesuai, yang terbaik lah. Melainkan kita baru balik kerja, singgah nak pergi kenduri mana-mana, pakai pakaian biasa. Okey lah.
Kita duduk di rumah, main pada rumah, pakai pakaian yang proper, yang paling elok, yang paling cantik, yang paling kemas. Kerana itu adalah arahan. Arahan ni membawa maksud sunat lah. Pakai pakaian yang sesuai. Kalau boleh tuan-tuan main semayang, kalau boleh makruh pakai pakaian yang ada tulis dan ada gambar. Ada tulis tu. Makruh. Contohnya, tuan-tuan main semayang, kita pakai baju UKM 20007 Fakulti Engineering MAN, Ida, Lan, Wan, San, Chong, Li, apa semua macam nama gitu tak? Dia bawa belakang, dia main semayang. Kita semayang belakang dia. Terus semayang belakang dia belakang. Kita dah fikir, dia ni dapat mana baju UKM? Dia bukan UM lah dia ni. Dia ni nama apa? Awak nama dia tak ada alam ni. Oh ni baju orang dia pinjam kot. Dia melingkupkan semayang orang. Kecil tak apa. Dia tulis TM. Tak apalah kecil ya. Tak kacau orang sangat. Dia tulis depan ni Puma. Tak apa. Jangan tulisan lukisan yang besar. Bacaan. Hukum dia makruh. Boleh ganggu. Dan yang kedua Allah Ta'ala kata, makanlah apa nak makan apa. Boleh makan. Minum boleh. Cuma semua benda dalam Islam ada limit dia. Walaupun benda halal ada limit dia. Walaupun minuman tu halal ada limit dia. Tak boleh makan terlalu kenyang, makan. Tanpa bulan puasa nak naik, perbuatan tu dilarang. Dan jangan membazir. Nanti bulan puasa ni pula tuan-tuan, bertan-tan. Satu hari berapa tan kalau dia faham? 5 ke 10 tan makanan dibuang. Beli simpan peti ais murtabak. Lagi lepas isyak makan. Tak habis simpan peti ais, esok pagi pula makan. Sahur mana ada orang makan murtabak? Buang, simpan, berayak semua dah. Buang makanan. Wala tusrifu, jangan membazir makanan. Beli, boleh makan. Jangan apa benda pun, jangan over. Seronok pun tak boleh terlalu seronok. Sedih pun tak boleh terlalu sedih. Paling sedih, tunjuk kata kita sedih 4 bulan 10 hari. Siapa meninggal? Isteri, kematian suami, dia edah 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhurin wa ashra. Tu limit boleh sedih. Lepas tu orang kena pakai baju biasa, semua macam biasa lah. Tak boleh duduk kat dalam bilik tu sampai 2 tahun. Makan jadi kuih, jadi macam ser, tak mau kawan dengan orang. Dilarang dalam syarak. Seronok pun tak boleh lebih ingat. Seronok sampai tak ketahuan punca dah apalah, gelak main seronok apa, gelak ke apa, semua benda ada limit dia. Macam mana makanan yang halal dan minuman yang halal ada limit, demikian juga jangan terlalu banyak kita ni makan sehingga makanan tu bila terlalu kenyang dia akan bawa kepada kita jumpa dah dulu, boleh bawa pada mengantuk, bawa pada malas, bawa pada tuan-tuan makan bulan puasa, tuan-tuan contoh makan jadi macam berat nak semayang. Tok Imam Tarawih Al-Hafiz pun tuan-tuan tanya Tok Imam kita, dia kalau boleh makan banyak-banyak. Bila makan banyak, habis temayang tarawih 20 rakaat tu, baru depa selesa nak tabuh. Tuan bakar banyak-banyak, nak jadi imam, nak baca 1 juzuk, setengah juzuk nak baca, mengah nak baca pun jadi susah sebab terlalu kenyang sangat, ayat banyak sangat. Tu sebenarnya walaupun makanan halal dicela di dalam syarak. Nanti kita akan jumpa lagi insya-Allah selepas Hari Raya Aidilfitri. Allah suka orang yang lapang dan dahaga. Kita biarkan diri kita lapang, itu perbuatan sangat baik dan bagus. Ada faedah dia yang Nabi bagi. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita. Jadi insya-Allah kita ada 1 kuliah subuh nanti tu sekarang ni lah. Masa bulan puasa nanti tuan-tuan, hari Ahad tak je? Ke Sabtu? 12.30 tu. Saya punya tu. Ahad. Asal Ahad? Ahad. Setiap hari Ahad ke Sabtu ni saya tengoklah. Nanti keluar jadual nanti. Setiap hari Ahad pukul 12.30 kita ada tazkirah Zuhur di sini. Ahad atau Sabtu lah, tak pasti. 12.30 di sini sampai Zuhur. Lepas Zuhur berhenti san, lepas Zuhur ada soal jawab. Tuan-tuan tulis soalan semua, apa-apa kita jawab lah.
Hak saya tahulah. Tak tahu, saya bawa minggu depan, tanya balik tuan. Di sini tahun lepas kita baca kitab. Kitab dia sedikit tapi banyak. Himpunan hadis-hadis yang menunjukkan amalan tu sikit je, tapi kita dapat pahala berlambak. Itu kita baru baca dalam 12-13 hadis je. Kitab yang sama kita akan guna nanti. Ada lagi kitab tuan-tuan? Ada lagi kitab orang lempak di mana tak tahulah. Stop dah kan. Bulan-bulan kuliah pun tak bawa kitab, aku seorang yang bawa. Setahun sekali punya kuliah, malam sikit. Nanti kita tengoklah. Kalau perlu kitab, saya bawa lagi lah kepada tuan-tuan. Kalau mungkin orang yang dapat kitab tahun lepas semua daripada pindah pergi Johor lah. Jadi semua tuan-tuan baru kan, tak ada kitab kan. Nanti kita tengok tempat sini. Nanti insyaAllah. Kita akan sambung kitab tu. Besok kita buat soal jawab agama insyaAllah. Baik. Itu saja. Ambil pada Allah yang kurang sempurna. Saya kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.